Yelah, it is an option. Okay, sebab masa susah tak ada siapa nak bantu kita. Itu definitely. Even lagi satu macam ni, berkenaan dengan bank lah juga ada beberapa isu juga, katalah you dah bayar. You dah bayar loan tu, contoh pun tu kadang-kadang kena kat saya dah 3 kali dah. Saya dah 3 kali kena. So saya ingat dah berubah jugalah, tak berubah juga bank ni So tak apalah. Okay, tak ada siapa yang jaga you kena jaga yourself. So maksudnya macam mana? Kalau you dah habis payment, pastikan you dapat surat release letter. Sebab kadang-kadang apa jadi, bank ni dia tak notify kita pun. Kita yang sepatutnya, bagi dia kita yang sepatutnya kena kena peringatkan diri kita yang kita dah habis bayar hutang kita. Ni kena dekat saya baru tahun lepas lah. Cikgu dah habis bayar tapi dia tak beritahu. Dia tak call pun cikgu Linda, you dah habis bayar kereta. Dia tak beritahu. Saya pula, aku ni dah habis bayar ke belum? Dah habis bayar pun belum? Call bank baru betul kata. Cikgu bulan depan dia cakap macam ni dia kata saya dah call saya pula yang tertanya, aku dah habis bayar ke belum? Nasib baik saya tak keluar payment yang tu. Dia tak notify kat kita. So apa lagi satu macam ni, bila you dah bayar sesuatu loan, tak kisah loan apa pun, pastikan you minta release letter. Faham tak? Release letter, surat pelepasan yang mengatakan you dah habis bayar. Doesn't matter with any banks, any agency, kena minta surat tu. Okay, so so pastikan sebab selagi tak minta selagi tu dia tak keluar. Saya macam tu lah jadi dia tak remind kat kita, and then kita pun tak minta sampai sekarang tak keluar. So you kalau kena apa-apa dengan bank ni berhati-hati. Okay, and then pastikan diorang update you punya data dekat Secris. Sepatutnya kalau you dah habis pembayaran sesuatu tu, dia akan automatic, bukan automatic, bank kena update you punya, maksudnya you punya credit history tu dekat Secris lah so kalau contohnya saya pergi okey. Kat Secris. So cikgu minta macam ni even dalam keadaan sekarang pun tak ada masalah. Bila dalam keadaan sekarang you pergi minta sepatutnya dalam katalah setahun 3 kali, ataupun whenever yang you plan untuk apply loan lah contoh atau any facility, just nak tahu you minta status credit report. Status credit report. Boleh pergi ke, saya dah hantar ni, Telilink Bank Negara Malaysia, sebab kita tak boleh keluar. So you email dengan dia ada pergi ke Telilink BNM, you boleh download, ada form nak kena isi, ada beberapa dokumen macam TMB, IC semua nak kena hantar. So you kena hantar, nanti kan dia akan bagi report, status credit report lah. Status credit report tu nak menunjukkan, nak beritahu kita lah apa kita sekarang, kod-kod ada mana lagi yang kita, kod-kod ada nama-nama kita tersangkut mana-mana ke kan. So you better check you better check. Okay, so that's part of it yang sebagai kenapa orang ada masalah itu, kadang-kadang you tak explore facility lah. Kadang-kadang kita nampak macam loan sahaja, kita nampak nak kena apply loan ambil masa, definitely dia akan membantu kita punya cash reserve kita, tapi akan ambil masa, ada prosesnya. Tapi apa yang kita boleh buat ni, explore. Patutnya persediaan ni bukan masa kita tengah susah, selalu ni kita tengah susah baru kita mencari. Benda ni memang dah awal-awal you dah macam dah prepare lah so kalau apa-apa jadi mudah lah. Okay. Lagi satu sekarang, ini apa yang arahan saya kalau pada my student. Saya kata sekarang ni paling bagus saya faham you ada supplier yang memang dah lama berurusan dengan you, correct? Betul tak? You dah develop the trust dengan diorang, correct? So kadang-kadang dah beberapa tahun ni, kadang-kadang apa yang you boleh minta, you boleh negotiate balik terms dengan diorang. Negotiate balik terms dengan diorang. Tengok kalau sebelum ni dia boleh, orang yang pandai nak bagus cash flow you, jangan bagi hutang ke orang tapi minta hutang kat supplier, faham? Itu orang pandai. Yang usahawan ni kadang-kadang cikgu cakap ni, cikgu tak nak lah cikgu, saya serabut nanti kan, saya ni tak boleh cikgu, saya tak boleh hutang banyak-banyak lah, kalau apa-apa saya kena bayar tu dengan supplier.
Tapi saya kata hutang pada customer ada tak? Ada, saya bagi hutang pada customer. Kau terbalik pula. Okay, sepatutnya orang pandai minta hutang dengan supplier, minta kredit. Dah lama you dengan dia, tengok apa lagi terms yang you boleh negotiate, minta kredit. Kalau selama ni kredit dia bagi, katalah dalam 30, you mintalah penambahan 45 hari ke, 60 hari ke, negotiate balik. And sekarang, dah lama ataupun baru, cikgu minta lagi satu. Ini arahan saya untuk you all. Try to find a supplier. Supplier you ni you kena cari alternatif, supplier baru. Jadi ke tidak tu belum tentu, tapi cari, dapatkan quotation secara mesti kalau apa-apa, especially sekarang kan perubahan harga macam-macam kan, bila you minta nak tahu berapa harga berapa ni kan, kalau boleh jangan call je lah, kak berapa kalau packaging, kotak packaging tu adalah berapa ya agaknya. Kalau pandai orang yang professional, dia kena buat macam ni, dapatkan quotation tu secara formal, email pada diorang ke kan, email dah senang dah, email dah tak ada masalah kan, minta formal quotation daripada diorang. Ya, ini you kena tengok balik. Yeah, start looking for supplier. Okay, start looking for supplier. Mungkin barang mentah, kalau kita nampak asyik naik, dia dah main dengan kita. Sebab itulah kadang-kadang kebergantungan kita pada supplier tu dah lama. Sometimes kadang pun kita macam, aku ni selama ni aku bagi projek kat dia, dia tak peduli pun apa-apa dengan kita. Okay, a good time untuk tengok, renegotiate balik dan start looking for supplier. So supaya you boleh dapat better offer, you boleh compare dan boleh cerita balik, saya ada dapat supplier lagi seorang ni, gini ala, tapi I trust lah, you boleh lah bagi saya contoh. This is among the things yang you boleh tengok balik. Okay, ada yang tanya cikgu saya ni baru cikgu, dalam segi cash flow tu macam mana, saya ni modal dah lah kurang kan, modal dah kurang untuk nak buat promosi lagi, nak keluar modal untuk beli barang lagi kan, tapi untuk rolling yang first ni tak banyak ada because saya baru. So what we should do? Okay, ni yang cikgu nak bagi idea sikit, nampak tak late payments tu? Okay, tapi sebelum late payments tu, cikgu nak, sekejap slide yang ni, saya nak discuss slide yang ni. Slide yang ni lah katalah macam tadi kita bincang tadi kan, tadi macam mana kita nak mulakan perniagaan, modal kita tak banyak mana, okay, kita masih baru lagi, contohnya baru sangat. Kalau tak baru pun, dia macam ni, majoriti ramai orang sekarang ni, dia macam baru mula berniaga, betul tak? You sedar tak? Sebab apa? Kadang kita dah tak boleh, ada setengah orang tak boleh berniaga macam dulu dah. Dia kena, contohnya kita dah bisa spa macam Kak Ha kan kata kan. Contoh dah lama berniaga spa contoh. And now kita dah macam mula balik berniaga sebab apa? Kita terpaksa launch produk. Ya, sebab contohnya servis tak boleh jalan, dia macam kena buat barulah. Cuma bezanya orang dah kenal kita, itu je beza dia. One of the thing yang you kena buat, okay, bila you berniaga tu, salah satu untuk kena buat yang ramai orang buat sekarang ni, pre-order. Faham? Pre-order. Maksudnya, order dulu, bayar dulu, baru you deliver. Okay? Buat pre-order. Tak ada salah. Ya, sebab itu sangat, itulah cost awal dulu tu untuk you ada orang dah order, dah bagi certain, nak order gini-gini, okay, bagi certain, okay, saya nak buat makanan, nak deliver makanan hari Sabtu, hari Jumaat saja, daripada awal ni orang dah bayar dulu, at least you have some modal. And then lagi satu apa? Tadi kita dah bincang create member, get member. Kalau untuk customer, bagi insentif dekat customer sedia ada, kalau dia perkenalkan ke kan, contohnya lagi satu macam ni. Kak Ha tanya tadi dia pasal spa. Bila spa ni ramai pengusaha spa, ini yang cikgu dah mention ramai pengusaha spa, dia banyak pergi kepada B2C, betul? Direct pada customer, individu, correct? Okay, ini lagi satu yang you boleh explore dan anak murid saya dah buat. Saya kata spa ni dah banyak sangat B2C, faham? Kenapa spa tak ada nak approach pada B2B? Apa maksud B2B? Why don't you approach pada, katalah contohnya pejabat, ni kawan-kawan orang yang berniaga ataupun syarikat-syarikat besar lah, agensi-agensi kerajaan ke apa ke kan. You jual voucher, you buat e-voucher, betul tak? Tapi you buat e-voucher, you jual pada customer atau orang persorangan. Kenapa tak jual pada company? Pada company dia buat macam ni. Company kan banyak award macam anugerah pekerja cemerlang, betul?
Katalah Majida, dia setiap tahun dia nak anugerah pekerja cemerlang ke apa, contohnya lah. Contohnya dia ada pekerja dia pula tu, tak kisah laki perempuan pun, kalau suami dapat pun boleh tak dia bagi pada bini dia kan, definitely boleh. Tapi kita tak explore market tu. Itu pun satu juga. Jual e-voucher tu atau tak kisah e-voucher you jual pada B2B. Kan? Katalah e-voucher kita RM200. Kalau pada B2B kita jual lah, paling minimum dia nak ambil dengan kita ambil 3 ke 5 ke. Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab ada anak murid saya buat, dia jual voucher je 200. Dia pergilah, saya kata sebab macam ni, dia buat, sebelah dia banyak government, kenapa, bukan government, agensi lah, bank semua, kenapa you tak pergi jumpa HR dia dan propose voucher pada diorang? Dia pergi jiran-jiran dia tu lah, okay? So dia boleh dapat lah dah 15 voucher terjual. Orang tu ambil 5, ada yang ambil ada 5 tu dapat jual kan, tak payah seorang-seorang. Itu contoh. Okay? Itu contoh. Okay. Kita selalu stuck lah. Kadang kita faham, cikgu faham. Orang berniaga ni dia selalu nampak end user individu je nampak kena tengok customer kategori mana yang you boleh upgrade contoh. Okay? Okay. Lagi satu, ini how you deal masalah cash flow yang kita nampak sekarang ni adalah kadang-kadang berlaku late payment lah. Bermaksud orang bayar lambat. Itu cikgu cakap kalau you berniaga, tulis ni, tolong tulis. Okay? Pastikan undang-undang 80-20. Saya tulis. 80-20. Apa maksud 80-20? 80% kalau betul-betul you nak monitor dapatkan cash flow dengan bagus adalah 80% mesti cash sales. 80% cash sales, 20% kredit. Faham? 80% cash, 20% hutang. Jangan terbalik. Okay? Jangan terbalik. 50-50 pun dah cukup bahaya. Kalau you 80% hutang, 20% cash, lagi payah. Okay? Try to open up pilihan pada customer. Okay, try open pilihan pada tu. Saya kata open kategori biasanya B2C dia akan masuk cash sale. Kadang-kadang B2B kan dia nak mengutang daripada kita kan. Kita bagi sikit kredit kat dia. So pastikan ni pegang you punya 80-20 ni. Okay, pegang 80-20. Kalau mau tak mahu, you memang fokus untuk most of the time is B2B contohnya memang you kedai pun letak bagi kredit, consignment kan, bukan nak beli dulu terusnya contohnya pastikan tu cikgu kata pastikan pastikan payment tu kena seorang betul-betul kita panggil macam credit controller, maksudnya in charge untuk follow up hutang-hutang ni dengan customer, mesti kena ada. Okay, mesti kena ada. Itu sebab kadang-kadang sebelum nak bagi hutang 100%, apa kata minta deposit sikit dengan dia, at least dalam 30%. Selamat sikit you punya cash. Bagi invoice dekat dia, pastikan invoice as soon as possible. As you deliver, invoice kena bagi terus. Okay, and then katalah untuk orang-orang yang late payment ni, okay, tapi tak ada salah, katalah you bagi kredit dekat dia, pun katalah orang tu dah bayar lambat, you offer, you kena bertindak, dia macam ni tau. Kalau you ada hutang-hutang yang tersangkut, orang-orang yang berhutang dengan you, kan, saya faham ramai orang buat macam WhatsApp je, okay, hutang jangan lupa Kak Ha lah kata, Cikgu Linda, cikgu ada hutang, masa tu tak bayar lagi, Spa datang spa kat saya, hutang 300, tolong bayar ya. Dia WhatsApp macam tu je, orang pun nampak, dia blue tick je, lepas tu dia block, contoh, okay. So apa yang you kena buat? Do professionally, because kita kalau perniagaan ni kita kena professional, betul? So pastikan untuk orang-orang, cikgu ada gangguan sedikit petang-petang ni. So boleh dengar saya tak? Okay, so pastikan orang yang dah late payment, okay, mesti follow up by letter. Letter ini nama dia pengurusan hutang pula tu. Letter ada letter 1, letter 2, letter 3, macam reminder lah. Just bagi tahu. Letter 1 tu manja-manja. Dalam letter 1 pun kena bagi term sikit. Kata kalau dia boleh bayar sekian-sekian, ada bagi some discount untuk early payment. Dan nyatakan juga dekat situ, kalau dia bayar lambat ke contohnya, kita akan ada charges fee for late payment. Tu kena cakap. Biasanya charges fee for late payment tu kita keluar masa kita hantar invoice yang pertama. Faham tak ni?
Pada invoice yang pertama kita hantar kat dia, bawah dekat invoice tu pastikan ada note kan. Kan kita cakap dengan dia, kita dah bagi tempoh term dia katalah 15 hari. Kalau dia lambat, dia akan dikenakan kena ada charge fee untuk late payments. Okay. Katalah dah lepas tu, tak dapat juga. Tengok gaya dia ni macam lambat je juga kan. Okay. Faham Fashiha, kena resend invoice tapi kena bagi peringatan, sertakan surat juga, pemberitahuan bahawa kita dah hantar. Bila you hantar invoice kan, the second invoice tu nak bagi makluman, kena hantar by letter, sokongan cakap dekat dia orang, kita dah bagi the first invoice tapi kita tak dapat lagi, and then macam ni kita nak bagi tawaran sikit, kalau tuan boleh settlekan dalam berapa hari ni, kita akan bagi diskaun lagi. Okay, itu macam first macam warning manja lah. Okay, the next thing second, okay, macam tak bayar je lagi ni. Okay, offer dia orang multiple payments. Okay, maksudnya bagi solution kat dia orang, dia boleh bayar sikit-sikit. Itu reminder yang kedua, offer. Ini bagi orang yang kita kata kedegak, yang memang kita tahu memang sebenarnya dia tak nak, sebenarnya ada masalah lah, tak nak bayar lah, apa-apa saja lambat-lambatkan, so you kena pujuk tapi at the same time bagi insentif dekat dia orang. Okay, last kali barulah surat merah. Kena faham kalau untuk dia ada hutang-hutang yang tertentu yang kita boleh report pada sitos, itu final lah. Okay, kalau orang tu katalah kita dah buat macam-macam, dia tak bayar juga, okay, macam-macam alasan lah, you boleh report pada sitos. Faham tak ni? Macam sitos, tahu tak sitos? Sitos kan dia buat kat kita, macam kita tak bayar bil DG lah, bil Astro lah, apa yang dia buat, dia akan report terus ke sitos yang kita ni ada tunggakan kat dia. So, akan datang nanti menyusahkan dia lah, nak minta apa-apa tak boleh lah, sebab dia ada kat situ ada tunggakan, ada bil-bil tunggak yang kacau lah sikit dia punya credit rating. Faham tak ni? Itu antara dia. Itu nombor satu, untuk orang yang kita susah nak settle yang penghutang ni. Nombor dua, salah satunya you boleh bawa kes-kes tertentu ke biro. Apa? Kita panggil bawah KPD dan KK, tribunal. Cikgu tulis. Tribunal. Tak perlu lagi ke mahkamah, tapi dia ada maksimum hutang, atau kalau dia tribunal pengguna ni ramai orang fikir tempat yang tempat yang kena aniaya lah, tu salah satu je lah itu pun boleh juga kan, kita boleh maksudnya bawa kes ni kepada KPD dan KK, kita boleh cakap orang ni berhutang tapi dia tak nak bayar kita, contohnya kan ada serta-serta limit, you pun boleh report dekat situ. Kita nampak tribunal pengguna ni macam kalau kita tak aniaya je, sebabnya you can do that as well Okay, boleh. Yang last kali barulah pergi ke mahkamah. Tu contohnya macam mana you nak settle. Tapi tolong, bila you deal dengan orang ni, kena pastikan kena by letter. Okay, by letter. By letter, kalau boleh bila you hand over surat tu, by hand. Pergi kat kedai dia, macam lawyer-lawyer buat kan. Okay. Buat. Okay. Masalah lagi cash flow yang kalau kita perasan adalah masalah stok, lambakan stok, too much stok tak terjual. Okay, definitely akan ni. Salah satu yang cikgu nampak, kenapa yang ramai yang ada masalah stok ni, bila sampai satu masa, at the moment mungkin you ada beberapa SKU. Tengok berapa quantity sales, berapa quantity output yang you kena buat sampai suatu masa tolong kena pakai post system. Okay, because dia boleh track. Dia kalau dalam bahasa kita faham, kalau integrated post, dia ada sistem yang macam dia stand alone. Okay, ada yang setengah sistem tu dia kena integrated dengan satu lagi, kebanyakan post system dia tak integrate dengan account. Ada yang dia integrated dengan accounting software sekali terus pun ada juga. Okay, contohnya kenapa cikgu cakap kena pakai sistem, sebab biasanya dalam sistem, contoh spa dia ada spa management system. Sebenarnya dalam industri you all semua ada sistem dia masing-masing. Restoran, makanan, kilang, emas pun dia ada post system, spa pun dia ada post system, beauty, doktor, semua dia dah ada sistem, post system. Explore benda tu, ada yang free, ada yang percuma.
Okay, ada yang boleh bayar minimum sahaja, please explore. Sebab dalam sistem, kalau apa-apa barang yang kita jual, dia akan automatic detect berapa yang tinggal stok. So kita tahu dah kita dah tahu dah mana yang permintaan produk paling tinggi yang paling banyak keluar, dan at the same time dia bagi link, dia bagi hint kat kita yang hey, ni stok dah kena ready dah untuk you order. And then sometimes sistem tu kadang-kadang dia dah link dengan surat because kita dah ada tulis dah macam dah ready sistem untuk kita order daripada supplier. Pun ada macam tu sekali please guna. Okay, itu antara dia. And then ini pun sama. Okay, kenapa ada masalah cash flow ni, kadang-kadang macam ni kita spending too much. Tak ada minta maaf, cikgu nak kena tegur ni, saya nak kena tegur especially company yang dia macam ni tau, company yang dah biasa yang dah besar-besar lah ni ni cikgu nak explain sikit sebab benar-benar terjadi. So kadang-kadang dia tak tahulah, kita ni dah orang tak tahu, saya biasanya orang keuangan, orang audit ni kita cukup-cukup jaga berapa banyak keluar kita kena faham macam ni duit business, faham tak ni? Duit company, duit you ke? Bukan. Okay, walaupun betul entity you dengan, okay kejap okay, walaupun entity you milikan tunggal sekalipun, duit yang ada kat bank tu duit siapa? Duit company. Bukan duit kita. Duit kita apa? Duit gaji. Kita selalu leka bila kita tengok bank statement kat current account company kita tu, wah ada 10,000 lagi oh lega je lah. Oh rasa rilisnya sebab ada duit lagi betul lah tu kalau boleh cover lah, tapi sebenarnya bahagian kita tu belum tentu. Kita hanya ambil duit gaji kita. Okay, ramai usahawan, cikgu nampak ni, saya nak pertegur sikit kena perbetulkan ni duit company bukan duit kita. Banyak orang, ini yang saya nampak kadang-kadang pada sampai satu masa, inilah ni ramai yang bila mana you berniaga, you buka pada agent kan, you buka pada dropshipper, tiba-tiba jadi viral, jadi tuh kaya raya, sale tuh juta-juta. Contoh ni cikgu nak beritahu ni, you kata je COVID ni kan, tapi ramai yang dia punya perniagaan dapat maju ke depan pun jual produk-produk viral terus meletup sekarang ni kan, jual produk-produk makanan terus meletup sekarang ni okey, alhamdulillah tu bagus. Tapi ramai yang cikgu nampak fokus pada personal wealth. Maksudnya nak membina kekayaan personal daripada membina perniagaan tu sendiri. So saya minta sebenarnya kalau betul-betul lah kata ni saya minta sangat sebab banyak dah saya nampak cases yang company dia betul maju kan, dapat dah macam-macam bantuan dia boleh pergi jauh sebenarnya, tapi sampai berapa sekian masa dalam tempoh 3 tahun tu dia terus boom, lepas tu tahun depan dia kiok terus sebab salah satunya you spend a lot for your personal wealth. You fokus pada pembangunan dan kekayaan diri you, bukan perniagaan you. Okay, bangunkan dulu perniagaan, betul-betul mantap, dah okey, dah katalah macam orang katalah dah sendirian berhad contohnya, sale pun dah besar, ambillah bahagian korang kat dividen tu contoh. Okay, so pastikan tu. Lagi satu cikgu minta, ni pun idea macam mana nak reduce cost ni adalah, okay sekarang ni dah banyak, bukan tadi kita bincang pasal internship. Now salah satu cost lagi ni pakai freelancer. Nampak tak freelancer? Pakai freelancer. You kalau nak kurang kata masuknya macam ni, ada sampai terpaksa lah. Kadang-kadang kita macam ni, kita operation tu kita perlukan orang lagi, tapi kita tak boleh nak menampung kaki tangan team management kita tolong explore benda ni freelancer. They are persatuan untuk orang-orang freelancer kat luar sana. Apa maksud freelancer? Orang-orang yang memang boleh buat kerja by project. Katalah kita tak ada team yang macam ni, so kita hire dia as a team project. Even macam ni tau, HR, percaya tak HR? Ada orang HR, consultant HR ni dia buat banyak-banyak company. You hanya bayar dia RM200 je sebulan.
tapi dia boleh settlekan macam-macam untuk you. Dia macam consultant pada you. Ni kita panggil freelancer. The consultant yang kat luar yang dia banyak buat untuk company, at the same time you bayar minimum cost tapi at the same time dia boleh help you out. Tak perlu nak pakai HR manager kan, contohnya lah. Tengok company, antara kadang-kadang kita terpaksa squeeze kan, reduce kan kita punya cost, so tapi kita nak maintain kita punya productivity, contohnya, so what we should do. And as an option, okay, as an option. Kalau ada memang bagus, memang kena pakai, dan tak boleh nak buat apa, boleh. Ini kalau terpaksa. Okay, lagi satu. Tolong catat ni. Cikgu nak bagi tahu. Ada sesiapa yang tak declare tax tak? Ada sesiapa yang tak declare tax, dah berniaga sekian lama tapi tak pernah declare tax, cikgu. Tapi saya rasa saya dah insaf nak declare tax sebab tahun 2 tahun ni saya tengah teruk. Jadi saya rasa bagus timing lah saya nak declare tax. Okey, contoh. Okey. Okey, pandai Zulin. Ni kategori mana ni, cik ni? Okey. So contoh. Okey. Cikgu nak pesan macam ni, kalau you dah lama berniaga but you tak pernah declare tax you berapa, okey. Jangan sesekali buat macam ni. Jangan sesekali pergi HDN. Assalamualaikum pegawai, cik saya dah pergi kursus Cikgu Linda hari tu, saya dah insaf sangat. So hari ni saya dah berniaga 7 tahun. Jadi hari ni saya rasa saya dah insaf, saya nak declare tax saya. Itu namanya kau potong kepala sendiri. Faham tak ni? Serah ni. Okay. Kan? Bukan macam tu. Don't do ever do like that. If kalau you dah jadi macam tu, what you do? Kalau orang yang senyap berhad dia lain. Dia perlukan tax agent yang berdaftar dengan HDN. Sebenarnya dia ada code number, itu orang yang syarikat senyap berhad. Biasanya syarikat senyap berhad ni dia tak ada masalah, dia memang kena declare tax kan, because dia ada audit, dia ada company secretary yang biasanya akan buat segala declaration on behalf of you. Okay, so kita kena bayarlah beberapa ribu tiap-tiap tahun. Tapi ini untuk orang yang perkongsian dan orang yang enterprise, milikan tunggal. So what you do, kalau you ada masalah macam ni, cari kita panggil tax agent yang freelancer juga. Faham tak ni? Kan? Maksudnya suruh bayar dia sikit, suruh dia yang settlekan untuk you. Faham? Okay, so dia akan kira balik, dia akan sit down balik kan. Sekarang ni bagus juga sebab ada term-term tertentu yang dia nak kurangkan kita punya penalty. Kena faham sikit-sikit nanti ada penalty. Kalau tak pun cari orang yang tax agent tu, ni freelancer, orang biasa. Dia tak ada pun orang yang biasanya orang yang buat daripada rumah, orang biasa-biasa ni tapi dia pandai tax ya. Dia tak adalah kata auditor ataupun tax agent nombor DT apa-apa, bukan. Ni orang biasa yang faham. Kadang-kadang ramai orang-orang macam ni, itu yang cikgu kata dia ni freelancer. So upah dia orang tak banyak sangat dah pun, mungkin apa yang dia buat kata-kata ke belakang dia adjust balik, dia akan bagi klausa tertentu kenapa yang kalau terkena kan, maksudnya they know. Dan kadang-kadang bagusnya cari orang-orang ni yang memang dah kenal orang-orang LHDN dekat tu, they know the networking lah sebenarnya, so they will help you out. Jangan pandai-pandai buat sendiri, jangan berpandai pergi e-filing lah. Asyik dah berapa tahun ni tiba-tiba nak e-filing, mampu korang ya. So hati-hati. Cikgu minta kalau tak kerti, kau dah berapa tahun berniaga baru nak declare, pastikan cari orang yang freelancer. Google lah je, kau carilah dekat group yang boleh bantu you. Dia tak charge mahal. Orang-orang ni biasanya charge pun tak lebih daripada RM500 pun. Okay, tak mahal. Even kadang-kadang ada yang orang macam kita nampak auditor, accounting company kan, ada yang kita tak perasan. Macam dia charge murah-murah je, memang sangat-sangat berpatutan, tapi tak adalah beribu-ribu sebab dia macam ni, ini baru fee dia, belum lagi yang you all kena tu. Kalau orang ni pandai betul-betul, they will help you. Sebenarnya ada portion-portion bahagian-bahagian tertentu yang kita bagi klausa yang tak adalah nak kena penalty sampai berbanyak-banyak. Okay, get help, jangan buat sendiri, itu pesanan saya. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okay, ni antara. Yes.
yang pasal stok banyak tadi tu kan. Saya pernah terkena hari tu sebab kita sales seasonal jugalah, boleh kata. So untuk akhir tahun tu kita dah siapkan stok banyak-banyak sebab kita nak untuk supply untuk seasonal tu lah. So bila audit dia reflect dekat audit report tu, jadi kita rugi. Jadi so macam apa kita buat lepas tu, kita cuma kurangkan stok je lah. Betul? Tapi lepas macam bila masuk je Januari, kita kena stock up balik. Tapi jadi terkejar-kejar lah sebab so problem jugalah kat situ sebab report kita jadi tak cantik. Correct. Betul. Tak balance lah. Betul tak? Dia akan jadi cacar marbar sikit lah. Pengiraan, the reality dengan what dia presenting tu tak sebenar, tak sequence. Jadi dia nak adjust number tu memang kepoh sikit lah. Tu cerita dia. Faham. Betul. So bila saya nak submit untuk grant ke apa, saya kena explain dulu dekat pegawai kenapa macam tu. Faham. Okay. Itu sebabnya kalau dah ada macam tu, planning you tu, maksudnya kalau dah timing kat situ tak cantik lah masa timing tu you nak minta grant atau belum. Tak kena lah. So minta lah that's why kalau apa-apa cikgu pesan untuk grant ke loan, because grant ni dia tak kisah sangat sebenarnya ya. Pasal grant dia tak kisah sangat sebab ni bentuk bantuan matching grant. Yang paling penting ni kata you nak minta extra loan contohnya kan. So that's why yang you nak kena explain ni sebab nanti tak justify dengan permohonan loan tu tak akan dapat 100% because ada gangguan-gangguan sebegini sebab timing tu you kena kena grant tak kisah sangat lah, tengok grant apa yang you minta, tapi kalau untuk apply loan tu dia akan definitely akan affect, you won't get full loan lah sebab kadang-kadang tak justify dengan benda dengan you punya declaration tu. Okay, ni hutang. Okay, ada hutang ke? Ada masalah hutang tak? Ada masalah hutang? Okay, semua ada masalah ni cikgu. Hutang hutang. Ada hutang? Cikgu tanya ni. Semua tak nak jawab. Ada cikgu. Ada. Banyak. Banyak. Okay. Masa saya ada program, kita ada buat program masa tu, program yang sama ni. Masa tu saya buat program dengan Mara Sabah dan alhamdulillah kita dapat berkesempatan untuk jemput AKPK. AKPK apa? Agensi Agensi Kredit Kaunseling negara ke? Tak salah saya. AKPK Agensi Pengurusan Kredit. Tak salah saya lah. Okey, tak apa. Tengok. Okey. Ni cikgu ada nak bagi tahu lah ni. AKPK. Okey. Tengok nanti Google Agensi Pengurusan Agensi Kredit macam itulah Agensi Kredit ni agensi kerajaan. Okey. Macam dia like a counselor to us, orang tengah, mediator untuk kita yang macam ni. Dia macam ni. Okay, if you ada hutang, okay, if you dah tu, pertama niat dia kena niat apa tahu? Kena niat nak bayar hutang. Yang pertama kena niat, ya Allah Tuhanku, aku nak bayar hutang, izin permudahkan aku, mudahkan rezeki aku supaya aku dapat membayar dan mengurus hutangku dengan betul. Okay, kebanyakan kita ni macam ni. Bila kita ada hutang, kita tak buat paling projection tu, kita tak buat macam kita tak buat projection. Paling bengong-bengong pun buat dekat Excel. Macam mana kita tiap-tiap bulan tu sebenarnya kalau betul-betul hutang you settle, tak lama mana pun sebenarnya. Okay, boleh settle sebenarnya. Cuma kita tak pernah tulis, tak pernah nak tulis satu-satu hutang dan macam mana nak settle ikut bulan-bulan. We never done that. Okay, itu yang sebab kadang-kadang you sakit kepala terduduk sebab tak buat. Okay, tak buat, tak nampak, you letak benda dekat kepala. Okay, so kalau ada hutang ni, cikgu gadai tu kira hutang ke? Sebab gadai tu untuk modal bisnes. Gadai apa tu? Let's say kita gadai emas untuk hutang, gadai emas hutang. Lepas tu you bayar hutang. Sebenarnya kalau ikut dekat sini, the company, perniagaan you tu berhutang dengan you lah.
emas tu emas kita kan, emas personal kan. So nanti apa-apa buat juga, katalah you dalam kes macam ni kan, buat juga letak dekat cash flow tu macam hutang pada kita. Macam you berhutang dengan orang, kata you hutang dengan cikgu kan. Macam tu lah lebih kurang. So ada portion tiap-tiap bulan yang nanti bila akhirnya tu nanti pulang balik dekat you. Ada. So, sebab personal, kalau business kan cikgu kata business. Ni doesn't matter status Business, you personal. You buat macam tu. So kalau macam terpaksa gadaikan tu sebenarnya the company berhutang dengan you. So pada sampai satu masa katalah you nak claim, ambil, tak ada masalah. Nak settlekan hutang, no problem. Okay. Pertamanya bila you dah hutang, cikgu minta kalau dalam keadaan sekarang ni, pergi ke agensi, pergi ke bank, kalau dalam keadaan terdesak, reschedule, minta reschedule. Okay, buat reschedule, penjadualan semula, good time. Sebab dia akan minta apa bukti-bukti kurang bisnes lah, macam-macam, bagi segala yang you boleh. Okay, go, minta dengan diorang. Okay, kalau contohnya hutang kredit kad, okay, hutang kredit kad bahaya. Ni saya buat, okay, ni cikgu nak explain sikit macam mana saya boleh lepaskan diri saya daripada ni macam kredit kad. Saya ada hutang yang sebab berniaga dulu kan, hutangnya agak banyak. Kredit kad saya RM20,000. You tahu apa cikgu buat? Saya pergi approach bank. Saya kata saya betul-betul saya nak pergi di bahagian kredit tu. Dia ada kan pengurusan, dia ada kredit card center macam itulah dekat bank, dah lama dah ni. So pergi kat sana jumpa pegawai dia, kata betul saya ada hutang, tapi saya nak settle ke hutang, tapi saya minta dengan bank masa tu boleh tak stopkan kita punya interest. Saya punya interest, saya nak bayar tapi tolong stopkan. Saya katakan tolonglah, sebab interest kredit card ni antara yang paling teruk kan, bukan teruk, paling besar lah paling besar. You kena faham you hutang RM5,000, after 10 years hutang you boleh jadi RM20,000. Sebab apa? Interest by interest by interest. Hati-hati. Okay. So pergi jumpa bank, saya pergi jumpa bank dan dia stopkan saya punya interest. Saya bayarlah sikit-sikit, kita buat macam restructure balik saya punya hutang tu. Alhamdulillah ambil masa juga, tapi habis juga. Itu yang saya buat. Face to face pergi kat ni, cakap tolong boleh tak ada jalan untuk stopkan interest dan saya boleh bayar hutang. Dia boleh bagi jalan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ni cikgu nak cerita ni, okay, dengar masa tahun umur saya 20 tahun, masa bisnes Allahyarham ayah saya meninggal dunia, bila saya pergi UK, saya serahkan perniagaan saya tu pada rakan partner shareholder kita. So saya tak tahu lepas tahun balik tu dia dah tiba-tiba the soup hilang kan. So ada hutang 323,000 dengan saya. Kita ada buat loan dengan bank 250,000 dan lebihnya hutang ahlong. Okay. This is how I deal dengan hutang ahlong. Okay, hutang ahlong. Aku boleh buat cerita drama pukul 7 no. Okay, hutang ahlong. Okay, bila ada hutang macam ni kita tahu bukan saya yang buat, but the company yang buat. Kena faham kalau apa-apa jadi, partner you hilang, you bertanggungjawab atas hutang whatever hutang company lah ya. Sebab kalau you syarikat sedia berhad sekalipun, you ada corporate guarantor pada loan company yang you buat. Okay, nama you ada dekat situ. Orang hilang, you bertanggungjawab because you are corporate guarantor. Apatah lagi hutang ahlong, cikgu tak buat, the partner buat, tapi saya akhirnya yang kena tanggung. So what I do dengan ahlong, nasib baik dia minta dengan diorang ni buat dengan hutang pelesen, dia ada lesen tu, kita panggil apa? Ahlong berlesen tu kita panggil apa? Yelah, license money lender lah license money lender. Saya pergi jumpa dengan diorang, saya cakap saya nak bayar, saya tengah teruk sekarang ni, tapi boleh tak stopkan interest tapi saya bayar sikit-sikit. Boleh tak? I don't have, masa tu saya tengah teruk memang tengah teruk. Tak ada sumber, ayalah kedai barang-barang semua habis. Kena rompak kena apa. Jadi tak ada apa. I have nothing. Okay, but I have pile of hutang masa tu ya. Tapi saya tak mengalah. Cikgu pergi dan akhirnya kan punya nak jadi rezeki sebab niat nak bayar hutang, Allah permudahkan separuh daripada hutang tu ahlong tu bagi diskaun sebab dia kesian dekat saya. Saya cakap betul-betul. Saya betul-betul mengadap, saya kata saya tak mampu dan bayar. Okey. Ini lagi satu, nama dia debt consolidation. Tolong bila cikgu explain ni, tolong ambil nota kalau you ada hutang ya.
there is a program kita panggil debt consolidation, di mana macam ni tahu, ramai yang buat lah, okay. Bukan ramai, mungkin ramai yang tak tahu, bermaksud you ada beberapa hutang dengan bank, hutang rumah, hutang perniagaan lah, hutang loan lah, kebanyakan orang buat macam ni tahu. You pergi ke satu bank, so bermaksud you kena buat macam, dia bukan macam, lebih kurang lah macam refinance ataupun buat loan baru, biasanya ni personal loan, tapi loan tu dengan niat supaya nanti apa yang bank tu buat, katalah kita ada hutang kat Maybank, ada hutang kat RHB, ada hutang dekat bank-bank lain, kat agensi lain contohnya. So apa kita buat? Kita kena buat personal loan at interest yang rendah. Dia bagi interest tu sekadar at 4 sampai berapa? 4 ke 8 lah contoh ni bank So nanti apa yang bank tu buat, kita buat loan tu, bank tu akan settlekan lah hutang-hutang yang dekat bank-bank lain tu. So sekarang ni kita hanya fokus bayar pada satu bank je lah. Faham tak? So tengok pilihan, kadang-kadang bukan cara terbaik pun kan. Biasalah bank kalau apa-apa dia akan buat kena study sikit, kena study dia punya reschedule, tengok berbaloi atau tidak kan. So if it was a good offer, dia bagi you dalam kata bank-bank lain interest dia sangat, interest tinggi 5 ke 8 ke, tapi bank ni bagi with the fixed interest contohnya dalam 4, dengan 4 tu boleh settlekan yang lain, you hanya bayar 4% aja. So it's a good if it's a good tawaran, then ambil bawah debt consolidation program, tapi ni bawah bank lah. Okay, last kali option ni, last kali, okay, last kali, let's say last kali, kalau you dah mati akal, okay, cikgu saya dah tak tahu macam mana nak settle, nak menghadap, dah mati akal, saya faham, ya, I've been there. Apa yang aku buat, kerajaan ada buka AKPK, tolong tulis, okey. AKPK akan bertindak sebagai orang tengah, mediator. Katalah you ada hutang-hutang timbunan yang lain, tak kisah, sama dengan orang ke, dengan bank ke, dengan mana-mana agensi, dia akan bertindak sebagai mediator, orang tengah, okey. Katalah dah bertambun-tambun kita punya hutang, so AKPK akan manage. Dia akan deal dengan bank-bank tu berapa boleh buat reschedule balik. Faham tak ni? Okay. And kemungkinan masa tu memang dah blacklisted, belum bankrupt. Bankrupt dah bukan pergi AKPK dah. Bankrupt dia akan letak bawah insolvency. Okay. Tapi kalau kita masih blacklisted, okay, blacklisted, then AKPK akan bertindak sebagai orang tengah. Okay. Dia akan jadi orang tengah dengan bank-bank, berapa yang you boleh kurangkan. Okay. So macam-macam, maksudnya dia membantu you menguruskan hutang-hutang you, bukan settlekan, menguruskan hutang-hutang you. Contohnya memang kalau dia study, dia macam counselor, you memang tak boleh bayar balik, katalah memang hanya mampu bayar berapa ratus je dalam kereta, kalau dulu 700 kan tak boleh, dan 300 je boleh kan. So they know lah how to deal macam tu. So ikut kemampuan you. That's a final. Bagi cikgu tak, bukannya final pun, kalau betul-betul dah tak tahu mati akal, tak tahu nak buat apa, pergi ke AKPK, percuma, ada di setiap daerah. Faham? Okay. Ya, Cik Zaman ni. Kalau dah pakai AKPK ni, dia ada downside dia kan. Dia akan stop daripada kita nak buat loan. Correct. Sampai kita settle dengan AKPK punya program lah kan. Dia macam ni tau, nak kata macam stop habis tu tak juga Cik Zaman ni kan, tapi nama kita adalah masuk dalam rating tu, sebab dia dah bawah AKPK program kan. Mestilah kalau apa-apa pun dia mengurus, ikutlah ya. Kalau dalam tempoh tertentu memang you dah okey ke, dah kemungkinan nak habis, and you punya flow tu pun dah running sebenarnya, dan apply je kalau nak buat. Cuma rating kita akan rating kita akan terganggu sikit sebab dia ada ting-ting masuk merah dekat situ. Okay, so tapi bagi saya it's a good alternative, okay, daripada you tak tahu nak buat apa-apa, nak pergi bank pun bank tak layan, malah bank kata kau pergi lawyer macam-macam kan, you akan lalu benda tu. But bagi saya, if there is an option yang saya nak minta, it's free, dan belajar nak pengurusan keuangan hutang you dengan betul, and you need help, dan pergi ke AK
fikirlah. Tapi kena by appointment, kena buat appointment. Ada setiap daerah sekarang ini. Dan AKPK ni dia punya peranan besar. Ramai orang ingat sebagai itu je. Dia ada macam-macam kursus, ada macam-macam bentuk bantuan yang dia boleh bantu you kan. Kat mana yang rasa relevan untuk you. Kalau you berniaga yang bermasalah, dia bantu you. Dia really counselor. Ni dia agensi kerajaan, counselor. Okay? Okay. So get help. Kalau cikgu kalau dah sampai tak tahu nak buat apa, contohnya Maliana kata bank akan minta langsaikan dulu tunggakan baru baru dapat reschedule biasanya bila dengan tu saya kata ada dalam keadaan-keadaan tertentu if you tak dapat macam saya dulu saya agak kuat macam mana saya jumpa je lah dengan orang kan, tengok macam mana cara dia and then memanglah kita faham, okay, bank ada yang baik, ada yang tengoklah berbicara sebab tu manusia kan, tapi saya percaya kalau niat kita betul untuk membantu, dia punya peraturan syarat sebenarnya boleh aja bukan dipermudahkan, agaknya ada benda yang dia boleh justify dan boleh bantu kita, okay. Tapi kalau sampai tahap yang betul-betul dalam keadaan betul-betul susah dan you pergi. Saya pernah pergi AKPK tapi pada masa tu pegang menasihatkan untuk bercakap dengan bank. Definitely. Mesti dulu. Okay, itu nasihat dia definitely. Kalau ni saya kata AKPK ni macam last resort. Macam you dah tak tahu nak buat macam mana, dah pergi jumpa bank pun bank macam layan, tak layan contohnya. Macam sampai you tak nampak solution, if you need get help, then get help. Kalau tak pun dan you rasa memang tengah sesak sekarang ni, tak tahu cara macam mana aku nak ni, tak apa, tak ada salahnya nak jumpa AKPK pun. Dapatkan nasihat pandangan, okey? Jumpa, belum tentu you masuk. Dia macam ni, dia ada program dia yang you kena ikuti, tapi jumpa dulu, kan? Tanya dulu kaedah, tak ada masalah. Okey, jumpa dulu, buat macam meeting, macam pegawai biasa kan. So gunakanlah gunakan. Okey, tapi kalau dah rasa jam, tak tahu nak buat apa, memang tak boleh terbayar loan you sekarang and you need get help, pergi bank pun tak layan, dan minta video AKPK. Jumpa. At least you ada sumber yang you nak refer daripada you duduk saja je diam, dia pergi lari pula kan. Duduk kat KL, dia pergi lari kat Terengganu sebab dia nak lari daripada hutang lah, kena hambat kan, sampai sudah tak settle lah, jadi menambah-nambah. Jangan bila ada hutang duduk bincang apa nak buat, mana yang boleh sikit-sikit. So cuba jumpa dengan bank pun faham dalam keadaan sekarang, dia pun nak make money sebenarnya. Dia macam ni tau, bank ni kalau boleh you bayar, jangan you bayar balik kan. So tengok apa solution yang terbaik, tak mampu ke apa-apa ke kan. Tengok kalau terpaksa kena let go. You memang tak boleh dalam keadaan memang kereta tak boleh pakai, tak mampu pun nak bayar kereta ke apa-apa, you have to let go. Kena jual lah, tak boleh nak buat macam mana. Dan itu you kena buat lah kan. Bukan tak boleh ada kereta balik pun akan datang kan, kalau terpaksa. Saya ada peserta saya, ada beberapa bas sebab sekarang keadaan pelancongan dah teruk, kena jual lah. Nasib baik dia tak kena jual. Tu je. Dah tak boleh nak buat apa. Ini yang dalam sektor pelancongan, sebab kita tak faham pun sektor pelancongan dah bukan dah almost collapse dah pun kan, dah berapa tahun ni dia orang really suffer. So terpaksa jual lah. Okay? Ada masa dia macam ni lah berniaga kan. Ada masa kita uji macam ni, tapi dia ada kita panggil tarik handbrake lah sekejap. Tapi bukan bermaksudnya kita stop. Ya, sebab rezeki Allah ni amat luas. So bangun balik, strategikan balik. It's okay to, ada masa kita dalam berniaga kita ada ke atas, ada masa kita akan turun ke bawah, tapi tak bermaksud kita tak boleh naik balik. Itu je lah. Okay, kita analyse balik, tengok kita kat mana, get help, okay, dapatkan bantuan. Jangan seorang-seorang fikir, jangan sampai stres, jangan sampai tak tahu nak buat apa. Ada banyak cabang kat luar dekat sana. Okay, banyak bantuan, cuma kita tak tahu kat mana. Okay, so bagus pergi kursus macam ni, you get new idea, you get ni, sebab macam ni tau, kita orang berjanji kita limited 2 je, satu timing, satu duit. As kita lambat, macam-macam jadi lah, bertakut-takut lah kita punya
bebanan kan. Kita punya so kalau perlu buat. Okay, kalau rasanya moratorium you kena minta walaupun macam tak ada tapi rasa takut nanti because of 3 months kan bank bagi moratorium, you rasa you nak minta lah cikgu, dan minta. Nak buat reschedule, tak payah tunggu timing cantik, kena buat ni because marah bagi buat reschedule ni sampai bulan Julai, dan kau minta. Okay, buat, jangan dengar cakap orang, you tahu you punya kekuatan, you tahu kelemahan, you tahu you susah sekarang, jangan lambat-lambat bila bertindak. Okay, tu nasihat cikgu, don't be late. Okay, tak faham, tanya, cikgu ada dekat sini, so you may ask me, tanya je cikgu, kan kita dah ada repo, dah network ni, kalau apa-apa, whichever yang saya boleh bagi cadangan, dan cuba, okay, cuba. It's hard, cikgu tak kata mudah, ya, I've been through benda ni, saya tak kata mudah, it's really hard, saya dah lalu benda tu, bertimpa-timpa hujan Allah nak bagi, tapi boleh bangkit balik, don't worry, temporary, ni temporary, hujan semua orang kena, temporary, tapi hujan kita berbeza-beza, but Allah Maha Pengasih dan Pemurah, rezeki Allah sangat-sangat luas, so yang pasti kena ada plan, kena ada option, ada plan A, B dan C, jangan duduk tonggok kat kepala, tak tahu mikir tapi tak nampak jalan keluar, minta jalan keluar daripada dia, at the same time you buat plan insyaAllah. Okay, so ada apa-apa soalan? Sebelum cikgu nak ajar you macam mana you nak buat cash flow. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Cikgu nak tanya. Kalau kata yang tadi kita bagi kredit kepada pelanggan kan? Yes. Tak dapat payment, kita dah follow up pun tak dapat payment. Lepas tu bila dah makan tahun, then dia kata dia dah tak run the business lah. So kita nak charge pada satu tu. Berapa banyak tu? Tak ada lah. Banyak tak banyak lah, dalam 15,000. Dia pun dah tutup, tak boleh nak buat apa. Betul? Ya. You minta apa pun you tak boleh buat apa. Dah bagi surat-surat dah last option pergi ke mahkamah lah, minta lah whatever yang dia kata bisnes tutup, tapi harta-harta dia pun ada juga kan. Contohlah kalau kita berjaya boleh bawa kes ni mahkamah sebab tu banyak, tapi kena faham mahkamah ada proses dia pula. Dia minimum fee yang biasa mahkamah charge, biasanya lawyer charge ada 5,000 tu memang dah kena siap-siap dah. Kalau you rasa berbaloi untuk you fight dan proceed pada mahkamah, bagi arahan kat dia, sebab kadang-kadang bawa mahkamah punya arahan dia boleh bayar installment sikit-sikit dekat you lah, contoh kalau tak pun tak banyak sangat 15,000. Pergi ke tribunal ke? Ada pergi ke tribunal ke? Tak pergi? Saya tak pergi sebabnya sebab saya dah tunggu sampai 4 tahun. Tapi sebab saya tengok balik tribunal tu tak boleh lama sangat, dia punya tempoh tu. Correct, dia ada tempoh dia. Dia kena cepat. Dia kalau dah dalam tu, you kena dalam masa tu juga. Tak lebih ada dalam masa certain masa. Dalam 3 bulan, 4 bulan macam tu, dia kena cepat. Okay? Tapi tak apalah. So kalau dah jadi macam ni, kalau dalam akaun kita dah panggil nama dia hutang lapuk. Hutang lapuk. Faham hutang lapuk lah maksudnya. Ada kredit tapi kita assume benda tu jadi hutang lapuk. Dia hutang lapuk ni apa akan jadi? Dia akan makan, definitely dia akan makan kita, akan dia panggil dalam untung dalam kita punya cash flow tu, dia akan keluarlah tu, tapi akan dibahagikan ikut tahun, kita pecah-pecahkan pada tahunan supaya maksudnya ada hutang kecil-kecil tu dia akan turunkan kita punya kalau dalam you punya penyata untung rugi dengan kunci kira-kira pada hujung tahun you kena buat penyata keuangan kan, contohnya. So dalam tu nanti dia akan ada portion untuk hutang lapuk tu, dia akan kurangkan kita punya equity lah sebenarnya sebab kita ada hutang lapuk tu. Okay. Tapi daripada realitinya nak collect balik, dah tak boleh nak dapat kan. Tak boleh nak dapat lah. Tapi if you have chance to tengok balik dia, track balik dekat dia, tulis surat balik dekat dia. Kalau cikgu saya dah tak cakap dah, saya tulis surat je balik, tengok dia mana kita nak tahu lepas 4 tahun ni dia okey ke, tuntut je balik, buat tuntutan balik dekat dia. Hantarlah surat dekat dia balik, contoh. Okay, don't give up. Okay, kena faham macam ni, kita kesian apa tahu. Orang yang berhutang, dia sebenarnya ada satu masa dia boleh, kalau betul-betul tak boleh kita faham. Kalau kata dia boleh kan, so nanti jadi tak adil, nanti dia mati susah pula dia kan. Tu yang kita kena fikir pasal tu. Cikgu, how to convince supplier to give us credit? Mudah. You
to give us credit senang. Okay, this is what I do. Biasanya you dengan supplier, for the first deal you takkan dapat, definitely you tak dapat credit ya. Bulan 1, bulan 2 tak dapat. Okay, usually kadang-kadang kalau you pandai dia boleh bagi pada bulan ketiga. Okay, apa yang you buat, kalau contohnya you dah berurusan lama dengan sesuatu supplier ni pun nak bagi kredit, salah satunya saya faham sekarang ni kita bank, you kena apply untuk buku cek. Okay, you kena bagi some post dated check pada dia untuk dapatkan kredit. Biasanya deal yang pertama bermaksud, katalah you ada hutang 10,000 dengan supplier, katalah you nak ambil barang, dia memang bagi hutang, katalah patutnya you kena bayar pada bulan depan. Okay, maksudnya 20 Julai you bayar, so apa you kena keluarkan, you akan bagi post dated check. Post dated check pada supplier untuk yakinkan dia lah ya. Biasanya dia request macam biasanya dia request macam tu. Biasanya request macam tu. Kalau untuk the first year. Kalau dah lama dia, dengan dia tu cikgu kata you mesti ada filing khas untuk that particular supplier. So boleh bawa pun, macam saya bawa file saya tu dekat dia, saya cakap dengan dia berapa banyak saya dah spend, saya dah saya siap tunjuk jugalah, katalah track record saya dengan supplier lain, so far tak ada masalah, tak ada hutang apa-apa kan. Bagilah kredit dengan saya bawa filing tu, saya tunjuk dengan dia. Okay, tapi biasanya kalau the first dia maksudnya bulan 1, bulan 2 saya memang bayar cash, bulan 3 cikgu akan bagi post dated check. Ramai orang dah tak nak buat macam tu, tapi sebenarnya post dated check tu salah satu strategi convince yang paling work sangat, yang paling of course supplier akan bagi dekat you. Contoh kalau you bagi post dated check, post dated check kok. Definitely marah pun nak post dated check juga kan. Macam tu lah. Okay, so definitely. Sebab kita sekarang ni bila online banking, kadang-kadang kita bila dah banyak online kan, kita tak nak apply book check pun kan. Kita tak nak kan, kita nak 100% kan. So kita tak nak. Sebab dia orang tak nak tu cikgu. Dia orang kata satu keping tu kan 5 sen. Faham. Tapi again, kalau biasanya kita yang memang jenis yang beli tu tak apa. Ini kalau kita memang betul-betul kita memang nak minta hutang dengan supplier kan, berapa ribu, boleh dapat kredit pula beribu, puluh ribu, tak kalau 50 sen ke RM5 pun satu buku cek tu tak boleh bayar je lah. Tu contoh. Bagi saya guna post dated check ni kita berdisiplin. Boleh. Dia berdisiplin sikit lah. Yeah. Nak belanja tu berjaga ingat, tak boleh. So ada check. Orang lama macam kita macam tu Kak Ha. Kan? Saya tak disiplin cikgu, tak boleh. Saya tak boleh. Saya online banking je lah. Bukan kata macam tu. Maknanya mengajar kita. Okay. Cikgu pesan apa? Orang bijak minta hutang dengan supplier. Faham tak ni? Tapi jangan bagi hutang dengan customer. Faham tak? Kebanyakan kita terbalik. Tak nak bayar supplier, kita bayar cash, tapi dengan customer kita bagi hutang. Terbalik lah. Tak bijak tu namanya. Okay. Bukan tak pandai, tak bijak. Kurang bijak. Okay. Itu is another way of you monitor you punya cash flow. You ada cash buffer lah kita panggil kan. Itu contoh dia. Okay. Now, cikgu nak pergi ke Excel, nak tunjuk cash flow macam mana nak buat projection. Balik ni pula. Lepas ni you boleh buat projection Okay, sekejap. Saya stop sharing. Okay. So